Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 3, kesedaran pembinaan negara dan bangsa. Di bawah tajuk kecilnya Negeri Sembilan, Prinsip Demokrasi dan Konsep Persekutuan. Okey, sebelum cikgu nak mengajar, diminta semua guru dan pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey, di Negeri Sembilan terdapat 9 buah negeri, iaitu Sungai Ujong, Rembau, Johor, Jelebu, Jempol, Seri Menanti, Inas, Teraci dengan Gunung Pasir. Kalau nak ingat artis Negeri Sembilan ni ada artis nama Waris. Ingat lagi tak? Lagu dia bertajuk Rembau. Rembau Most Wanted. Yo, Rembau tu salah satu negeri. Selain tu, Datuk Hatan. Hatan tu adalah artis juga. Ingat lagi tak lagu dia? Kejar lemak, kejar lebu. Kejar lemak, kejar lebu, tuai padi 3 tangkai. Dia merujuk pada kejar lemak, kejar lebu. Merujuk pada Jelebu. Jadi Rembau, Jelebu, Johor, Jempol. Ada 3 je situ. Jelebu, Johor dengan Jempol. Rembau, Most Wanted. Yo, ada 4 negeri yang kalau boleh student ingat 4 tu pun dah cukup dah. Ingatlah, ada artis di Negeri Sembilan. Waris tu apa nama negeri dia? Rembau. Rembau Most Wanted. Yo, Rembau. Yang kedua, Jelebu. Kejar lemak, kejar lebu, tuai padi 3 tangkai. Jelebu, Johor, Jempol. Rembau, Jelebu, Johor, Jempol. Okey, tengok seterusnya. Okay, sistem pemerintahan di Negeri Sembilan adalah mengikut adat perpati, iaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah sekali yang akan memilih orang atas. Okey, tengok hierarki pemerintahan. Ingat lagi tak? Siapa yang melantik siapa? Orang yang paling bawah dalam sistem pemerintahan di Negeri Sembilan. Paling bawah siapa dia? Paling bawah adalah perut ataupun anak buah. Perut melantik buah pak. Di atas perut ada buah pak. Kemudian buah pak pula melantik lembaga. Lembaga melantik undang. Dan akhir sekali undang melantik yang di-Pertuan Besar. Jadi semua ada berapa hierarki? Ada 5. Perut, buah pak, lembaga, undang yang di-Pertuan Besar. Dia punya formula, perut bapa, lambang, udang yang besar. Tengok penerangan. Perut merujuk pada perut juga. Bapa merujuk pada buah pak. Lambang merujuk pada lembaga. Udang merujuk pada undang. Yang merujuk pada yang. Besar merujuk pada besar juga. Jadi formula untuk sistem pemerintahan di Negeri Sembilan adalah perut bapa, lambang, udang yang besar. Wah, besarnya perut dia. Okey, tengok penerangan satu-satu. Paling bawah sekali adalah perut. Perut ataupun anak buah. Setiap anggota perut dipanggil sebagai anak buah. Tak panggil anak buah, kita panggil apa? Panggil perut. Perut ni melantik buah pak. Ya. Tengok yang kedua, buah pak. Buah pak pula merupakan ketua perut. Apa jawatan buah pak? Ketua perut. Tugas dia adalah menjadi rujukan sebarang masalah berkaitan dengan adat. Dan buah pak dapat melantik lembaga. Ingat, buah pak ni ketua apa? Ketua perut. Buah apa lantik siapa? Lantik lembaga. Di atas dia lembaga. Okey. Seterusnya tengok lembaga pula. Lembaga ni adalah ketua suku masyarakat. Kalau buah apa tadi ketua apa? Ketua perut. Lembaga ketua suku. Setiap lembaga bertanggungjawab terhadap suku masing-masing. Dia ada banyak lembaga dan dia ada banyak suku. Lembaga berkuasa melantik individu yang layak menjadi undang. Di atas lembaga ada undang. Jadi siapa lantik undang? Yang lantik dia adalah lembaga. Jadi ingat, lembaga ni ketua apa? Ketua suku. Dia boleh melantik siapa? Melantik undang. Okey, tengok undang pula. Undang adalah ketua luak. Kalau buah apa tadi ketua perut. Lembaga ketua suku. Undang ketua luak. Luak ataupun daerah ataupun jajahan. Luak. Luak ni kalau dalam bahasa Kedahnya bermaksud habis. Habis ni habis apa? Habis makan. Sebab tu undang ni formula dia merujuk pada udang. Udang ni kena makan sampai luak, sampai habis. Jadi luak ni merujuk pada undang. Iaitu undang adalah ketua luak.
4 luar utama iaitu Rembau, Most Wanted Yo, Sungai Ujong, Jelebu dan Johor. Okey, undang dipertanggungjawabkan melantik yang di-Pertuan Besar. Jadi ingat, undang adalah ketua luwak. Dia boleh melantik yang di-Pertuan Besar. Lembaga adalah ketua suku. Dia boleh melantik undang. Buapa adalah ketua perut. Dia boleh melantik lembaga. Ingat balik formula. Perut bapa lambang udang yang besar. Perut melantik buapa. Buapa melantik lembaga. Lembaga melantik undang. Dalam sekali undang melantik yang di-Pertuan Besar. Kita tengok yang di-Pertuan Besar. Yang di-Pertuan Besar ni adalah pemerintah tertinggi. Baginda tidak berhak melantik pembesar. Dia tak boleh lantik dah pembesar sebab dia tadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan saja. Dia tak ada. Jadi dia tak boleh lantik siapa dah. Jadi dia tidak boleh melantik pembesar lagi dah. Segala keputusan baginda berasaskan perundingan dengan undang. Nak buat keputusan dia kena berunding dulu. Berunding dengan siapa? Berunding dengan undang. Sebab undang yang melantik dia. Jadi segala keputusan kena berunding dengan undang. Jadi yang di-Pertuan Besar boleh lantik lagi tak? Pembesar tak boleh dah. Dan segala keputusan dia kena berunding dengan undang. Jadi cikgu ulang balik formula. Apa formula sistem pemerintahan di Negeri Sembilan? Perut, bapa, lambang, udang yang besar. Ya, pemilihan daripada bawah sekali iaitu perut. Perut melantik buapa. Kemudian buapa ni siapa dia? Buapa adalah ketua perut. Buapa melantik perut, bapa, lambang. Melantik lembaga. Kemudian lembaga ni pula siapa? Lembaga adalah ketua suku. Lembaga melantik undang. Kemudian undang ni pula siapa? Undang ni adalah ketua luwak. Ingat, udang kena makan sampai luwak. Jadi dia ketua luwak. Dia boleh melantik yang di-Pertuan Besar. Dan last sekali yang di-Pertuan Besar ni boleh melantik siapa-siapa lagi. Dia tak boleh melantik pembesar dah. Dan segala keputusan dia kena berunding dengan undang. Jadi cikgu ulang balik formula dah. Formula sistem pemerintahan Negeri Sembilan. Perut, bapa, lambang, udang yang besar. Perut lantik buapa. Buapa lantik lembaga. Lembaga lantik undang. Undang melantik yang di-Pertuan Besar. Buapa ketua perut. Lembaga ketua suku. Undang ketua luwak. Yang di-Pertuan Besar pemerintah tertinggi. Okey, tengok analisis kehadapan bab 3 untuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019. Yang merah tu adalah SPM sebenarnya. Tengok 2010 naik, 2011 tak naik, 2012 tak naik, 2013 naik soalan, 2014 tak naik, 2015 tak naik, 2016 naik, 2017 naik, 2018 tak naik, 2019 naik, 2020 berkemungkinan akan naik. Okey, tengok SPM ulangan yang warna kuning tu. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan tak naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan tak naik, 2020 mungkin naik juga. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, tengok yang warna merah tu. Cikgu ulang balik dia punya trend lah. Naik, tak naik, tak naik, naik, tak naik, tak naik, 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 tak naik, naik. Adakah 2020 akan naik? Ya, berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian juga untuk bab 3. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk yang kita belajar tadi. Tajuk apa kita belajar tadi? Sistem pemerintahan di Negeri Sembilan. Setakat lah ni, baru sekali je tajuk ni dinaik. Iaitu tahun bila? Tahun 2013. Jadi tolong bagi perhatian yang amat sangat untuk tajuk sistem pemerintahan demokrasi di Negeri Sembilan ini. Okey, tengok contoh soalan struktur untuk tajuk ni. Markah dia adalah 2, 4, 4. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan A dahulu. Dia punya soalan nyatakan 2 buah negeri yang terdapat di Negeri Sembilan. Apa kehendak soalan? 2 buah negeri. Ya, semua negeri ada 9. Yang bila disebut Negeri Sembilan ni ingat artis Wareh dengan Datuk Hatan. Wareh itu negeri apa? Rembau. Iaitu Rembau Most Wanted Yo, Rembau. Yang pertama Rembau. Datuk Hatan, Jelebu. Ya. Kerja lemak, kerja lebu, tuai padi, 3 tangkai. Jadi negeri apa? Negeri Jelebu. Selain Jelebu, Johor, Jempol. Okey, kat sini cikgu buat masuk negeri Sungai Ujong dengan Rembau. Rembau Most Wanted Yo. Jangan berhulap perkataan Most Wanted Yo tu. Rembau. Pasal apa tulis terus nama-nama negeri tu? Sebab di ruangan jawapan ada 1 roman, 2 roman. Jadi jawab terus je. Tak perlu buat ayat. Pasal apa tak perlu buat ayat? Sebab soalan struktur yang ada 1 roman, 2 roman, tak payah dah buat ayat. Yang tak ada 1 roman, 2 roman, baru kena buat ayat. Ayat dimula dengan pembuka.
Selain Sungai Ujur, Rembau yang wajib cikgu suruh hafal apa tadi? Jelebu, Johor, Jempol. Ya, tambah lagi 3 Roman, 4 Roman, 5 Roman di bawah tu. Okey, tengok soalan B. Jelaskan proses pelantikan pemimpin di Negeri Sembilan berdasarkan adat pepatih. Apa kehendak soalan? Proses pelantikan pemimpin. Ada formula tak? Ya, apa formula dah? Perut bapa lambang udang yang besar. Jadi perut tu pelantikan pemimpin bermula daripada peringkat paling bawah. Jadi tengok di ruangan jawapan ada 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi soalan struktur ni kena jawab dalam bentuk ayat. Ayat wajib ada pembuka. Tengok pembuka dah. Proses pelantikan pemimpin Negeri Sembilan berdasarkan adat pepatih ialah pelantikan dibuat dari peringkat yang paling bawah, iaitu perut melantik bu bapa titik. Lepas titik, mulakan dengan penanda wacana. Penanda wacana cikgu ajar adalah menggunakan number. Jadi start dengan number kedua. Kedua, buapa yang merupakan ketua perut menyelesaikan segala masalah berkaitan dengan adat dan melantik lembaga. Titik. Lepas kedua, ketiga, perut bapa lambang. Ketiga, lambang adalah lembaga merupakan ketua suku dan berkuasa memilih undang. Titik. Lepas ketiga, keempat, perut bapa lambang udang. Udang tu adalah undang. Undang merupakan ketua luar dan berkuasa melantik yang di-Pertuan Besar. Lepas keempat, kelima, yang besar adalah yang di-Pertuan Besar tidak berhak melantik pembesar dan segala keputusannya adalah berdasarkan perundingan dengan undang. Pandainya. Okey, kita tengok soalan C. Okey, kehendak soalan C. Bagaimanakah adat pepatih yang diamalkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni? Okey, tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok apa pembuka dia. Adat pepatih yang diamalkan dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni ialah rakyat memilih pemimpin mereka di kalangan suku mereka sendiri. Ya, bila rakyat pilih di kalangan suku mereka sendiri, jadi kehidupan dalam suku tu harmoni tak? Ya, sangat harmoni. Masyarakat tu sangat harmoni. Titik. Jadi penanda wacana yang cikgu ajar adalah menggunakan number. Start dengan number kedua, koma. Rakyat diberi peluang untuk memerintah. Titik. Lepas kedua, ketiga, koma. Kuasa pemerintahan diagihkan mengikut pangkat. Ya, betul ke setiap pangkat ada kuasa? Ya, ada. Ada ketua suku, ketua luar, ketua perut. Okey, lepas ketiga, keempat, kedaulatan berada di tangan rakyat dalam memilih pemerintah. Ya, rakyat yang memilih pemerintah. Lepas keempat, kelima, kemuafakatan dan semangat kerjasama antara suku dalam memilih pemimpin. Ya, mereka bermuafakat dulu untuk memilih pemimpin. Okey, itu soalan struktur. Seterusnya kita tengok soalan esei. Ini contoh soalan esei. Markah dia 488. Okey, kita tengok satu persatu. Soalan A dulu. Jelaskan ciri-ciri prinsip demokrasi yang diamalkan di Negeri Sembilan. Apa kehendak soalan? Ciri-ciri prinsip demokrasi Negeri Sembilan. Bila disebut Negeri Sembilan, ada formula tak? Ya, ada apa formulanya? Perut bapa lambang udang yang besar. Ya, seperti biasa soalan esei wajib ada pembuka. Apa pembuka dia? Ciri-ciri prinsip demokrasi yang diamalkan di Negeri Sembilan ialah kedaulatan di tangan rakyat. Ya. Kedua, penanda wacana cikgu ajar adalah number. Jadi start dengan kedua, koma. Pelantikan pemimpin dibuat daripada peringkat paling bawah. Titik. Lepas kedua, ketiga, koma. Anak buah memilih buapa, atau buapa memilih lembaga, atau lembaga memilih undang, atau undang melantik yang di-Pertuan Besar. Titik. Lepas ketiga, keempat, yang di-Pertuan Besar tidak boleh melantik pembesar. Titik. Lepas keempat, kelima, yang di-Pertuan Besar membuat keputusan berdasarkan rundingan dengan undang. Okey, kita tengok soalan B pula. Uraikan sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia sekarang. Ya, demokrasi Malaysia sekarang ni. Okey, soalan esei ni seperti biasa pembukanya. Sistem demokrasi yang diamalkan di Malaysia sekarang ialah rakyat terlibat dalam sistem pemerintahan. Ya, betul ke semua pemimpin-pemimpin yang ada ni adalah di kalangan rakyat? Ya, jadi rakyat terlibat dalam pemerintahan. Penanda wacana yang cikgu ajar adalah number. Jadi start dengan kedua, koma. Pemimpin dipilih melalui pilihan raya. Betul kan negara kita ada pilihan raya? Ya, betul. Ketiga, pilihan raya diadakan setiap 5 tahun sekali. Titik. Lepas ketiga, keempat, rakyat berhak mengekalkan atau menukar kerajaan melalui pilihan raya. Ya. Jadi ada 3 perkara dalam pilihan raya. Yang pertama, kita pilih pemimpin. Yang kedua, kita berhak menukar ataupun menentukan kerajaan.
Dan yang ketiga, pilihan raya itu dibuat berapa kali? 5 tahun sekali. Okey, lepas keempat ke lima, rakyat berpeluang membentuk kerajaan. Ya, rakyat yang dipilih boleh membentuk kerajaan. Seperti Perdana Menteri lah ni, Tan Sri Muhyiddin tu rakyat ke golongan raja? Rakyat. Jadi dia boleh bentuk kerajaan tak? Boleh. Lepas ke lima, ke enam, perlembagaan dijadikan panduan dalam pemerintahan. Ketujuh, mengamalkan konsep demokrasi berparlimen atau raja berperlembagaan. Dan ke-8, kuasa yang di-Pertuan Agong termasuk dalam perlembagaan. Kalau nak memerintah kena rujuk apa? Rujuk perlembagaan. Ya, semua benda di dalam negara ni adalah tertakluk kepada perlembagaan, termasuk bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Okey, kita tengok soalan C. Berdasarkan pengetahuan anda, terangkan kebaikan amalan demokrasi dalam sesebuah negara. Apa kehendak soalan? Kebaikan demokrasi. Okey, tengok ruangan jawapan. Seperti biasa, pembukanya, kebaikan amalan demokrasi dalam sebuah negara ialah dapat melantik pemimpin yang berwibawa. Betulkah kita lantik? Ya, kita kalau nak lantik pemimpin yang macam mana? Yang paling berwibawa. Ya. Hal ini menyebabkan sebuah negara dapat menjadi maju melalui peranan pemimpin yang amanah dalam pentadbiran. Ya, pemimpin tu kena amanah. Contohnya, tidak mengamalkan rasuah dalam pemerintahan. Okey, kemudiannya macam mana nak masuk isi yang kedua? Menggunakan penanda wacana number. Iaitu kebaikan kedua ialah dapat memupuk perpaduan antara kaum. Hal ini dapat mengelakkan berlakunya perbalahan atau peperangan. Ya, kita pilih pemimpin antara semua kaum terlibat. Jadi wujudnya perpaduan. Ya, kaum Cina, India, Melayu semua terlibat dalam memilih pemimpin. Jadi wujud perpaduan. Maka bila ada perpaduan takkan ada peperangan. Contohnya peristiwa 13 Mei 1969 iaitu rusuhan antara kaum sehingga ramai yang terkorban. Kesannya negara menjadi aman melalui perpaduan yang utuh. Okey, isi yang ketiga. Lepas kebaikan kedua, kebaikan ketiga ialah dapat memupuk semangat patriotik atau cinta pada negara dalam kalangan rakyat. Bila kita pilih pemimpin yang kita suka, jadi kita akan cinta tak pada negara kita? Ya, kita akan sangat cinta sebab negara kita diperintah oleh pemimpin yang kita nak dan kita sangat suka. Hal ini dapat mewujudkan semangat ingin berkorban untuk negara. Jadi kita nak berkorban untuk negara, contohnya menentang pengganas di Lahad Datu. Kesannya sebuah negara yang kekal berdaulat dapat diwujudkan. Ya. Kalau nak bagi contoh yang lain boleh tak? Contoh yang lain untuk cinta pada negara ni adalah kita akan ikut arahan pemimpin yang kita lantik. Contohnya, sentiasa berada di rumah ketika penyebaran wabak coronavirus. Kesannya semua rakyat di dalam Malaysia hidup dalam keadaan aman, selamat dan terhindar daripada wabak penyakit. Okey, hanya sekadar itu sahaja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan daripada cikgu, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi video-video yang berikutnya untuk tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.